Hai semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar tak suara saya? Mata tu kenapa? Okey. Boleh dengar tak suara? Kalau boleh dengar, cuba komen. Cuba komen boleh dengar tak? Thumbs up sekali kalau boleh dengar. Boleh dengar Okey, kita tunggu kawan-kawan kita masuk sambil-sambil Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti mana yang kita janjikan, pada hari ini kita akan share sedikit lah, okey, tentang tentang produk yang dikeluarkan oleh Volten International. Okey, jadi saya nak share tentang produk wanita. Okey, kalau kita tengok kat sini, okey, poster yang saya post pada petang tadi, iaitu mengenai kenapa wanita perlu amalkan, okey, produk V20. Okey, V20 ni adalah keluaran daripada Volten International. Jadi boleh dengar alright, alhamdulillah. So okey, kita ada yang komen Datuk Razlan ada, okey, Fatin ada. Okey, hai semua. Okey, so apa yang saya nak share dekat sini, produk Volten International ni, dia ada 5 jenis produk. Dan saya akan bawa pada malam ni adalah produk mengenai produk wanita lah. Okey, iaitu produk V20. Okey, kenapa saya nak share tentang produk V20 ni? Okey, sebab saya tertarik dengan kemaslahatan ataupun masalah wanita alami hari ni lah. Okey, jadi saya nak cerita sikit, yang mana kalau kita nak cerita tentang tajuk besar ni, mungkin tak layak lah bagi saya. Okey, sebab apa? Kita tahu ada orang yang lebih pakar untuk cerita tentang masalah wanita. Okey, hai semua yang mana yang tengah mendengar, yang tengah melihat saya punya live saya malam ni. Okey, Assalamualaikum sekali lagi. So saya perkenalkan diri saya, nama saya Taqiyuddin. Boleh panggil Taqi lah. Alright. Jadi saya merupakan marketing executive lah di syarikat Volten. Dan saya juga ditugaskan untuk share tentang produk-produk Volten ni. Okey, jadi kalau kita cerita tentang masalah wanita ni, kita sentuh tentang bicara kesihatan lah. Okey, di mana yang paling menakutkan hari ni, okey, masalah wanita ni ialah kanser lah, betul masalah kanser. Dan saya tak layak untuk bercerita tentang masalah wanita dan juga ataupun kita cerita tentang kanser ni lah. Sebab apa? Ada yang lebih pakar, kita tahu doktor-doktor yang lebih pakar, yang lebih arif. Okey, cuma hari ni semua sekadar orang kata apa, secara informasi saja. Okey, semana kita tahulah, okey, kanser ni merupakan silent killer ataupun pembunuh dalam senyap, betul so dah ramai yang nak masuk. So kita tahu kanser ni adalah pembunuh dalam senyap. Dan hari ni kalau nak cerita kanser ni, okey, banyak sebenarnya yang kita perlu tahu. Kanser ni banyak jenis, okey, lebih 200 jenis kanser. So dan sebolehnya kita pun tak nak, betul tak? Tak nak sebut, tak nak tahu tentang kanser. Okey, betul sebab itu adalah yang, yelah, kita tahu semua sakit, okey, ajal maut tu semua daripada Allah SWT, daripada Tuhan So nampak kalau kita tengok komen kat sini, mentor Amri pun dah masuk. Waalaikumsalam. Okey, alright, jadi saya bercerita, saya tertarik sebab apa? Sebab family saya pun bukan mengalami masalah kanser, tapi ada simptom-simptom ke arah situ. Jadi saya tertariklah nak bercerita. Dan kalau kita nak sentuh tentang kanser ni, ada tentang kanser payudara, ada kanser colorectum, okey, iaitu kanser usus. Kita ada kanser pangkal rahim, iaitu kanser cervix. Dan kita ada kanser perut, kita ada kanser leukemia, iaitu kanser darah. Kita ada juga kanser otak, okey. Ada juga saudara terdekat saya
alami masalah ini. Ada juga kanser paru-paru, kanser thyroid, okey, kanser limpa, kanser prostat. Okey, untuk lelaki adalah kanser prostat yang lelaki mungkin kita tahulah menakutkan untuk kita, dan juga ada kanser hidung dan juga banyak lagi kanser Okey, jadi kita kena percaya. Okey, kita kena percaya. Benda ni pasti terjadi. Okey, kalau hari ni kalau dah ditakdirkan, okey, benda tu dah tertulis, memang terjadi, memang akan terjadi. Betul Alright. Jadi hari ni saya nak sentuh sedikitlah tentang masalah wanita ni, iaitu tentang kanser pakar rahim lah kanser pakar rahim. Di mana sebelum nak terjadinya kanser ni ataupun masalah wanita kanser pakar rahim ni, pasti dia ada simptom-simptom dia. Mesti dia ada tanda-tanda awal dia. Okey. Dan saya pun macam saya katakan, saya tak layak untuk bercerita tentang masalah ni. Cuma saya just go through saja dari segi apa yang saya bukan kata ni, dari segi pengalaman lah. Okey, apa yang saya bercerita dengan orang, apa yang saya berkongsi. Okey. Dan ini saya dapatkan daripada daftar kanser kebangsaan. Okey, di mana report ni setiap 5 tahun dia akan keluar. Setiap 5 tahun dia akan keluar. Okey. Dan report saya dapat ni iaitu report tahun 2012 hingga 2016. Alright. Dan kita menunggulah, okey, daripada 2017 17, 18 sampai 20 21. Okey. Untuk 5 tahun yang terdekat ni, okey, insya-Allah tahun depan baru keluar report, di mana setiap 5 tahun baru kita keluar report. Jadi kalau kita tengok report yang tahun 2012 hingga 2016 ni, kanser pangkal rahim ataupun kanser cervix ni dia merupakan kanser ketiga. Kanser ketiga paling banyak dihidapi oleh wanita. Nampak so macam saya katakan tadilah, okey, sebelum terjadinya kanser tu ada simptom-simptom awal yang kita boleh tengok. Alright. Jadi hari ni untuk lelaki pula, okey, antara kanser yang tertinggi ialah colorectal cancer. Apa itu colorectal? Colorectal tu adalah usus, usus kita. Dan kalau nak saya sentuh sikit, usus ni dia ada dua usus kecil dan juga usus besar. Dan benda ni maksudnya kalau nak cerita untuk kanser usus ataupun untuk masalah lelaki, kita cerita next lah saya nak cerita sebenarnya nak fokus kepada produk wanita ni sebenarnya. Okey, tak apa. Dan kalau kita tengok untuk yang pertama kanser payudara yang tertinggi sekarang ni, yang kedua iaitu colorectal cancer, kanser usus, yang ketiga cervix, kanser pagar rahim, okey. Lepas tu ada kanser lung, kanser ovari, okey, kanser corpus uteri. Lepas tu ada kanser lymphoma, kanser thyroid, leukemia dan sebagainya. Nampak kat situ statistik dia, payudara, colorectal, cervix. Yang ketiga paling tinggi. So sebab tu hari ni kita kena ambil tahu juga. Walaupun kita lelaki, saya ni dah lelaki, betul tak? Sepatutnya tak layak lah nak cerita kan. Cuma hari ni kalau kita sayangkan orang yang terdekat ataupun family kita, kalau kita dah kahwin, kita ada isteri kita ada anak perempuan, okay, kita ada saudara mara perempuan, jadi kita kena ambil tahu. Alright. Dan hari ni kalau nak cerita kanser ni adalah sejenis barah yang mana berkaitan dengan ketidakseimbangan replikasi dan tindak balas sel dalam badan. Maknanya senang cerita, sel dalam badan ni yang mana tidak normal. Okey. So maknanya bila dia tidak normal ni, yang mana dipanggil tanda-tanda awal dia ialah ketumbuhan, tumor. Alright. Okey. Jadi untuk cerita stage ni dia ada stage by stage lah. Okey, daripada pre-cancer. Okey. Sebelum pre-cancer tu dia akan mula dengan polip dulu. Polip ni adalah yang mana ketumbuhan atau polip ni yang mana kita cerita di bahagian, kalau polip ni macam ni saya nak highlight kalau tuan-puan boleh, nanti kita akan buat lah, okey, sesi taklimat lebih detail lah cuma saya just highlightkan sedikit yang mana polip ni dia boleh jadi kanser ataupun tidak kanser. Faham maksud saya? Tanda-tanda awal tu polip tu, ketumbuhan tu, dia boleh pergi ke kanser ataupun tidak kanser. Jadi maksudnya lepas stage polip tu dia akan pergi kepada pre-cancer. Okey. Kemudian lepas pre-cancer barulah start stage 1, stage 2 dan stage 3 ke atas. Alright. Dan kalau kita tengok, okey. Dan hari ni apakah faktor risiko pangkal rahim ni? Mesti ada faktor-faktor dia. Sebelum terjadi kanser pangkal rahim ni mesti ada faktor dia. Yang pertama iaitu jangkitan human papillomavirus
HPV. HPV ni banyak banyak faktor yang boleh jadi HPV ni lah. Antaranya ialah bakteria lah. Bakteria yang mana daripada pemakaian bahan-bahan terbuang lah. So contohnya macam tuala wanita, sanitary pad lah. Banyak dekat luar sana, kita tak payah highlight lah mana-mana brand pun. Tapi kita kena kenal pasti. Sebab apa? Sebab HPV ni terdapat di dalam tuala wanita tersebut. Jadi kita kena, penggunaan dia tu kena kerap tukar. Jangan kita terlalu selesa untuk kita nak guna satu hari suntuk penggunaan sanitary pad tu. Alright tuan, terima kasih tuan Tuan Faizal. Okey, kemudian faktor yang kedua iaitu jangkitan human immunodeficiency virus, maknanya HIV. Jadi kalau kita nak kahwin, siapa yang nak kahwin ke, siapa yang nak pergi derma darah, doktor akan tanya dulu. Tentang HIV ni. Dia akan tanya dulu. Macam mana HIV ni boleh terjadi, ataupun apa simptom-simptom HIV. Dia akan tanya. Kalau tak lepas, minta maaf lah. Balik pergi belajar dulu. Alright. So salah satu dia daripada perkongsian ilmu, daripada perkongsian jarum, betul so daripada banyak bertukar-tukar pasangan. So HIV juga boleh terjadi daripada faktor lain lah. Saya setakat ni saya ingat dua. Alright. Ada 5 setakat ni lah yang saya tahu. So faktor herpes, kemudian faktor ubat-ubatan. Ubat-ubatan ni kita kena tahu dos berapa banyak waktu kita tengah tahu simptom-simptom awal ke arah kanser pankreas rahim ni. Ubat-ubatan ni sangat penting. Tidak boleh terlalu mengambil dos yang tinggi. Alright. Jadi kemudian ada awalan sakit puan. Kita tahu awalan sakit puan ni banyak faktor awalan sakit puan yang boleh terjurus ke arah kanser pankreas rahim ni. Yang mana ramai wanita serikandi kat luar sana tu malu, segan nak bercerita, betul so saya pun sebenarnya dah lama tak beraksi dalam cerita masalah wanita ni. Kalau tanya kawan-kawan yang dekat dalam ni, nampak ada Madihah, Rosmadihah ni antara kawan-kawan saya, perjuangan saya lah. Perjuangan saya dalam program dalam bisnes wanita ni, bisnes tuala wanita. So awalan sakit puan ni dia ada banyak faktor. Jadi kita akan sentuh sedikit. Kemudian faktor pemakanan. Ni sebenarnya faktor utama, faktor pemakanan. Kemudian faktor merokok, wanita yang merokok. Kemudian faktor tuala wanita, kemudian faktor umur, kemudian faktor sejarah keluarga. Maknanya benda ni boleh diwarisi. Kalau kita tahu, kita dah check dah, mak kita, nenek kita memang ada sejarah. Even bukan kanser pankreas rahim pun, even lain punya kanser pun, kita kena tahu, kita kena cepat-cepat check dengan doktor. Iaitu apa kita panggil? Ujian pap smear. Nanti kita sentuh lepas ni. Alright. Kemudian faktor kebersihan. So kemudian iaitu apakah tanda-tanda awal kanser pankreas rahim ni? Macam mana tanda-tanda dia? Alright. So pertama, berlakunya pendarahan pada faras secara tidak normal. Berlaku pendarahan faras secara tidak normal. Jadi agak-agak setiap bulan bila kita datang period, bukan kita, saya taklah tapi bila wife saya ataupun kawan-kawan perempuan ni, memang dia orang tak akan cerita lah, saya wife lah alright. Maknanya kalau perempuan ni, dia mesti akan check, dia mesti akan tengok sendiri. Maknanya dia tahulah, sebab tu diri dia tahu diri dia tu sihat ke tak sihat. Setiap bulan, berapa tahun dia hidup, dia tahu. Alright. Maknanya dia akan check kenapa sepatutnya tak period lagi tetapi berlaku pendarahan. Kemudian ada faktor, ada setengah tu pula keluar darah yang bergetul-getul. Kemudian ada pula darah pula ada banyak jenis. Jadi itu yang kita nak kena highlight kan. Ada yang darah yang berwarna merah, ada yang berwarna coklat, ada yang berwarna orange. So banyak sebenarnya. Jadi itu yang kita nak kena highlight kan. Berlaku pendarahan faras secara tidak normal. Kemudian faras mengeluarkan sesuatu cair yang secara luar biasa. Sepatutnya tak keluar darah period ataupun sepatutnya tak boleh keluar secara darah yang
yang tak normal ni. Tapi kenapa berlaku? Tu adalah tanda-tanda awal Okey, kemudian berasa sakit semasa melakukan hubungan kelamin untuk suami isteri tu. Okey, bukan faktor kelamin. Minta maaf saya cerita ni sebab kita ni dah berkahwin ni kan. Jadi kalau benda tu selalu sangat berlaku sakit, okey, bila melakukan hubungan tu, itu tanda-tanda awal juga. Kemudian sakit bahagian pelvis, ketidakselesaan semasa membuang air kecil, okey, ni pun kena hati-hati sebab apa saya nak sentuh ketidakselesaan semasa membuang air kecil ni adalah tentang kebersihan. Minta tolong sangat-sangat, okey, kakak saya lah, ataupun kakak angkat saya lah, dia banyak mengajar saya tentang masalah wanita ni, Puan Jill. Kalau dia ada tengok dalam ni lah, okey, dia cakap Taki, dia kata tolong bagi tahu kawan-kawan yang masa wanita ni, okey, jaga kebersihan. Sebab apa? Ramai wanita yang tak jaga tentang masalah kebersihan bila dia nak buang air kecil tu. Maksudnya bukan kata dia tak basuh, dia basuh. Tapi biarlah cara tu. Mungkin tak berapa nak bersih. Mungkin itu saya rasa puan semua lebih mengetahui lah. Alright. So kena jaga sebab apa? Boleh berlaku keradangan. Okey, maksudnya bakteria tu boleh terdedah dengan bakteria bila kita basuh secara tidak bersih lah. Alright. Kemudian tempoh haid yang lebih lama dan berat. Jadi ini yang kita kena titik beratkan. Sebab apa? Bila berlaku lebih lama, okey, sepatutnya 7 hari. First semester dia boleh pergi sehingga second semester, sehingga 14 hari. Kenapa sampai ke trimester sampai minggu ketiga? Kenapa dia boleh pergi sampai 21 hari, 28 hari? Kenapa dia boleh pergi sampai 35 hari? Jadi itu persoalan dia. Bila kita tak highlight kan, kita tak sedar benda ni, okey, itu yang boleh terdedah dengan masalah awalan kanser cervix ni. Okey. So kena tahu. Saya tahu semua yang kita faham period 7 hari. Yang kita faham kalau tidak pun 8 hari. Ataupun ada orang dia risau. Kenapa period saya 3 hari je? Kenapa period saya 4 hari je? Kenapa period saya hari ni datang, esok tak datang, kemudian lusa datang balik? Betul tak? So itu saya cakap, maksudnya tempoh haid tu maksud kita kena tahu. Okey, tak apa, hari ni saya tak nak sentuh benda ni lebih berat. Kita just go through saja info-info ni. Kemudian nanti saya akan buat satu kelas ataupun kita akan buat satu program, kita sentuh lebih detail. Alright. Kemudian kehilangan kawalan pada puning kencing. Ini kena hati-hati. Okey, kehilangan kawalan pada puning kencing ini selalu berlaku untuk orang yang berusia lah, yang berumur. Okey, ataupun orang yang kalau dia dah ada anak, dah banyak anak lah, maksudnya 3, 4 ke atas tu, pundi kencing dia dah tak kuat. Mana otot pundi kencing dia sudah tak kuat. Okey, so dia kena hati-hati. Kemudian kehilangan berat badan yang tak dapat dijelaskan. Maknanya dia tak dapat kenal pasti kenapa badan dia susut secara tiba-tiba. Dia tak lakukan diet, dia tak buat diet, dia tak buat pemakanan sihat, ataupun maksud saya dia hanya makan seperti biasa. Tapi kenapa tubuh badan dia boleh menurun? So itu kita kena alert dan juga kita berasa keletihan. Kita rasa letih secara berterusan dan juga masalah sakit kaki. Nampak itulah tanda-tanda awal. Hari ni saya sentuh sedikit tentang masalah wanita. Sebab apa? Seperti yang saya sebutkan tadi, petang tadi saya akan share sikitlah kenapa kita perlu amalkan produk B20 ni. Ini sebab tu saya sentuh tentang masalah wanita. Okey. Dan kalau kita cerita tentang masalah awalan sakit puan ni, awalan sakit puan ni, macam saya katakan tadi, antaranya ialah dia ada senggugut. Okey. Kalau ada setengah orang dia tak pandai sebut, mungkin dia ada setengah tu dia sebut sengungut, betul tak? Okey. Senggugut, okey. Dia ada kekuningan, dia ada keputihan. Okey. Tuan Syahir tengok tu macam nak belajar aja tu. Okey. So tak apa. At least dah tahu knowledge sikit, nanti dah kahwin, boleh share dengan wife, bakal wife Tuan Syahir ni. Hebat ni orangnya. Okey, jadi apa lagi? Ada masalah keputihan. Okey, kita haid tak normal, tak menentu, kemudian sakit belakang ketika haid, kemudian dia ada kegatalan faras, dia ada jangkitan faras, dia ada trichomoniasis, ada ruam, ada genital wart, okey, ada discharge berlendir berbau, ada darah beku, endometriosis. Okey. So kalau kita sentuh tentang senggugut, yang pertama lah, okey, ini sinonim lah ataupun semua orang tahu senggugut, betul Senggugut.
Bila cerita pasal senggugut ni, okey, ada orang dia berlaku sebelum period, ada orang dia berlaku semasa period. Jadi macam mana nak tahu senggugut yang normal ataupun yang tak normal? Betul tak? Okey. Jadi maksudnya hari ni jadi kalau kita nak sentuh tentang senggugut ni, sebab ramai orang alami masalah senggugut, betul tak? Okey, senggugut ni dia ada dua lah. Okey, yang premier dan juga sekunder. Premier ni senggugut biasa-biasalah. Maknanya dia senggugut yang tiap-tiap bulan dia alami. Bila dia sebelum period tu dia rasa pening kepala, dia rasa loya, dia rasa macam mana nak termuntah ke, rasa tak sedap badan. Okey, tak ada masalah. Okey. Kalau kata senggugut yang tak normal ni, senggugut sekunder ni, dia boleh katakan senggugut sehingga sampai dia pengsan. Kawan saya ada dalam ni yang komen tadi. Dia memang tiap-tiap bulan kalau senggugut mesti pengsan. Kalau senggugut sampai terpaksa berguling-guling, sakit sangat. Dan ada juga senggugut sampai terpaksa makan ubat painkiller, ubat penahan sakit. Jadi kena hati-hati ya. Sebab apa? Kesan daripada simptom ataupun awalan sakit puan yang dipanggil senggugut ni, dia boleh menyebabkan ketumbuhan yang dipanggil cyst tu. Itu satulah. Okey, itu satu. Tapi macam saya katakan, itu adalah tanda-tanda awal yang nak terjurus kepada masalah kanser pangkal rahim ni. Jadi itulah kita kena ambil tahu Alright, kemudian kekuningan. Alright, yang ketiga keputihan. Okey, keputihan pun adalah simptom yang selalu wanita alami juga. Boleh katakan tiap-tiap bulan wanita alami. Alright. Jadi bila keputihan ni, ramai kawan-kawan saya lelaki tengok dalam ni. Okey. InsyaAllah boleh mana yang dah berkahwin tu share dengan kawan-kawan, share dengan wife. Alright. Tentang masalah wanita ni. So kalau kita tengok keputihan ni, yes, betul. Keputihan perlu ada. Keputihan perlu ada. Okey. Cuma kita nak pastikan keputihan tu normal ke tak normal. Okey. Jadi keputihan ni dia ada dua jenis. Yang pertama, keputihan yang tak normal lah. Okey, keputihan yang tak normal ni ialah cairan lendiran yang berwarna krim. Maknanya pekat. Alright, itu adalah tidak normal. Okey. Dan keputihan yang normal adalah cairan lendiran yang berwarna jernih. Itu selalunya untuk anak-anak muda. Okey, kalau kita tengok, bukan selalulah, memang kebiasaannya anak-anak muda ni memang dia orang kan masih lagi hormon dia orang masih lagi sihat lah, macam kan, dia masih aktif. Jadi memang subur lah keputihan dia orang, subur. So jadi bila berlakunya bila dah berkahwin, okey, ataupun dah melahirkan anak, okey, banyak yang kita lihat keputihan tak normal. Dan kena berhati-hati kawan-kawan di sekeliling saya ni pun ramai yang atasi masalah ni, keputihan yang tak normal ni, di mana kesannya boleh berlaku kepada ketumbuhan dipanggil fibroid. Itu salah satulah. Okey, sebenarnya fibroid pun ada banyak faktor lain juga, macam saya katakan tadi lah. Okey, macam saya katakan tadi, iaitu sama ada dia daripada HPV, ataupun daripada HIV, ataupun daripada herpes, daripada ubat-ubatan, ataupun awalan sakit puan, pemakanan. Yang pertama pemakanan, daripada faktor merokok, tuala wanita, umur, sejarah keluarga dan juga kebersihan. Okey. So cuma saya nak sentuh tadi tu tentang salah satu yang boleh berlaku ketumbuhan fibroid tu daripada masalah keputihan yang tak normal. Okey. So seterusnya jangkitan faraj. Okey. Ni kita sentuh lebih mendalam. Ni agak mendalam lah kalau kita nak share ni. Alright. Dan okey. So, kalau siapa yang ada sejarah ataupun kawan-kawan yang mengalami masalah fibroid, okey, kita kena faham, fibroid ni bukanlah kanser, tetapi okey, walaupun dia bukan kanser, tapi dia juga pembunuh dalam senyap. Okey, di mana dia boleh dia memang akibat sel yang dalam rahim yang tak normal. Maksudnya dia boleh terjadi di dalam rahim ataupun di luar rahim. Okey, fibroid ni, dan boleh menyebabkan kemandulan. Tu kesan dia. So ada kawan-kawan kita yang mengatakan tak apa, lepas bersalin nanti fibroid dia akan mengecut. Okey. So kalau kita lihat fibroid ni dia boleh membesar sehingga 2 kilo. Sangat besar. Jadi saya bukan nak takutkan, minta maaf sangat. Saya bukan nak takutkan, bukan sebab saya nak cerita ni, saya nak jual produk ni. Cuma saya nak cerita ni, okey, kita nak tahu faktor-faktor ataupun kesan-kesan dia. Dan hari ni kita boleh amalkan lah gaya hidup sihat, sama ada kita boleh ambil apa saja produk. Dan hari ni saya di Voltime saya share lah
apa yang kita boleh amalkan. Okey. Kemudian fibroid ni nampak kalau kita tengok okey, seterusnya macam saya katakan cyst tadi tu. Okey, cyst dia ada dua jenis juga, iaitu cyst yang berair, yang jenis cair, dan juga yang cyst ovari yang berisi tu. Okey, dan ada juga kawan saya percaya okey, kawan-kawan kita pun ada juga alami yang mana yang membuat pembedahan cyst, bukan setakat sekali, bukan setakat 2 kali, ada yang sampai 3 ke 4 kali cyst. Nampak sebab sel dalam badan tu dah aktif maksudnya, jadi benda tu akan hidup selagi kita sel kita, hormon kita masih aktif. So kena tahu jadi ada orang sampai buang banyak kali, dia akan membesar. Okey. Sekarang ni kita nak halang dia lah sebenarnya, protection is better than cure kan. Mana kita nak mencegah sekarang ni. Kita nak mencegah. Alright. So okey. So hari ni apa yang saya nak share, bila kita nak mencegah ni, sama ada kita boleh ambil kita amalkan gaya hidup yang sihat, okey. Kita amalkan makanan-makanan kesihatan. Kemudian jangan lupa, ada tak sebelum saya lupa okey. Jangan lupa yang penting sekali, bila kita dah tahu simptom-simptom awal tu, okey, jangan takut, jangan malu, okey, jangan undur, maju. Pergi klinik, okey, jumpa doktor pakar ataupun jumpa doktor, okey, untuk lakukan ujian pap smear. Okey. Pap smear ni kalau kita nak cerita ni, ramai wanita dia takut. Yang pertama dia takut, yang kedua dia segan, dia malu. Betul dia takut, dia segan, dia malu. Saya faham, saya percaya. Sebab apa? Takkanlah tak ada semena-mena nak pergi jumpa doktor, tiba-tiba doktor ni kita tahu kebanyakannya doktor ni lelaki, betul? Tapi jangan risau, sebab dia buat tanggungjawab, dia ada tanggungjawab dia dan dia buat tanggungjawab dia. Okey, dan hari ni kita dah ada pilihan. Kita boleh cek pap smear ni, kita boleh pilih nak lelaki ke nak wanita, nak jumpa doktor mana. Okey, jadi tolonglah wanita-wanita kat sana, kat luar sana, tolonglah buat ujian pap smear. Sebab di situlah kita punya titik mula kita nak kenal pasti sama ada kita ni ada tak simptom-simptom awal ataupun kita ni disahkan sama ada kanser ataupun tidak. Okey, nampak kawan-kawan kita kat sini ada. Alright, ramai kawan-kawan kita yang tengok. Jadi tolong sebab yes, memang ada orang dia buat 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Ada orang yang buat sekali seumur hidup, dia cakap cukup lah. Lepas tu tak nak lah. Kalau kata seeloknya lah, seeloknya setahun sekali tu cantik lah. Setahun sekali. Kalau yang mana dia rasa dah kalau kronik kita sarankan ataupun pegawai kesihatan dia sarankan at least 6 bulan sekali. Sebab bila saya bekerjasama dengan ataupun saya pernah buat program dengan Kementerian Kesihatan Malaysia, cerita tentang masalah wanita ni, dia orang cerita apa yang menakutkan. Ada sampaikan dia orang jumpa pasien, dia orang berdepan dengan pasien sampai tahap minta maaf, cakap bau macam bangkai, busuk, minta maaf sangat. Dia cerita tu bukan dia nak aibkan seseorang, dia tak sentuh, dia tak sebut nama pun. Tapi adakah kita sampai tahap macam tu baru kita nak bagi? Kita faham tak? Macam tu. Maksudnya biarlah kita daripada sekarang, yang dalam keadaan sihat ni jumpa. Jangan takut. Pergilah. Ni kita buat ni untuk diri kita tau, bukan untuk orang lain. Pertama untuk diri kita, yang kedua untuk pasangan kita. Esok ni kalau pasangan kita dah tak ada, siapa lagi yang nak jaga diri kita? Betul sebab apa? Sebab mahkota wanita ni satu je. Tak ada 2, tak ada 3, tak ada 4. Maknanya kalau kena buang kat tangan, dia ada tangan palsu. Kalau kena potong kaki, ada kaki palsu. Ni saya nak tanyalah, kalau Faraj kena buang, ada Faraj palsu tak? Kan, minta maaf lah bukan, ini tak sepatutnya saya cerita lah. Ini saya rasa orang yang lebih layak untuk bercerita, tapi saya just nak sedarkan bahawa masalah wanita ni sekarang ni berluasa lah, masalah yang sangat menakutkan lah sebab kita faham sekarang ni dengan faktor ekonomi ataupun faktor sekarang ni lah negara kita ni dengan faktor COVID. So mungkin terjejas lah kita nak berdepan, nak pergi jumpa, nak pergi hospital, nak pergi klinik sebagainya. Tapi jangan risau, dia orang akan layan kita sebaiknya.
Alright? Okay. So sekarang ni apa yang saya nak cerita ni, kawan kita dah bagi hint kat sini. Alright. So apa yang saya nak cerita kat sini, faktor pemakanan adalah faktor yang paling utama sekali. Jadi bila cerita pasal faktor pemakanan ni, kita amalkan gaya hidup sihat, makan macam biasa, tapi kita kena tahu apa pun, okey, pemakanan ni, okey, paling penting sekali, okey, benda yang kita nak makan tu kita kena check dulu. Alright, kita kena tahu. Okey, sebab apa sekarang ni pun semua benda dah disuntik, betul kan? Kita tengok kalau hari ni kita pergi pasar nak beli sayur pun nak pilih yang cantik, tak nak yang melubang-lubang. Okey, minta maaf cakap lah, sayur yang cantik pun, okey, dia dah disuntik. Kalau kita nak pilih, kita tengok, okey, selalunya orang kalau orang yang sihat lah, dia tahu dia akan pilih yang berlubang-lubang. Dia tahu itu yang antara yang sihat. Okey. Kemudian apa lagi, buah nak pun buah yang besar-besar, yang manis, yang cantik. Sedangkan itu pun dah disuntik daripada bahan-bahan kimikal. Betul so hari ni kita nak dapatkan ekstrak yang betul-betul dia orang kata apa, sihat lah, okay, yang berkualiti. Jadi sekarang ni bila saya dalam syarikat Volten ni, tugas saya adalah untuk bercerita tentang masalah tentang produk kesihatan. Dan bila saya tengok produk yang dikeluarkan oleh Volten International ni, iaitu V20 ni, saya lihat bahan-bahan dia. Dan saya malam ni pun saya tak sentuh lah lebih detail tentang bahan-bahan dia. Cuma saya just nak share, okey, iaitu bahan yang ada dalam produk V20 ni. Ni macam ni dia punya kotak dia. Okey, dalam satu kotak ni dia ada 15 sachet. Okey, dari 15 sachet, dan dia letakkan begini. Dia punya apa? Produk ni. Okey. Jadi dalam ni bahan yang kita boleh share, yang saya nak kongsikan, dalam ni dia ada buah delima. Dalam ni dia ada buah delima. Jadi bila cerita pasal buah delima, semua tahu. Okey. Delima ni banyak khasiat dia. Kan makanan syurga ataupun buah daripada syurga kan. Okey, alhamdulillah. Jadi khasiat buah delima ni salah satu dia yang mana yang mengandungi antioksidan yang sangat tinggi. Okey, dalam ni dia ada buah delima. Kemudian dia bagus untuk jantung, okey. Kemudian dia juga menurunkan kadar kolesterol dalam badan. Okey, kadar kolesterol dalam darah. Kemudian dia juga dapat mencegah dan mengubati kanser. Ni. Buah delima. Jadi dalam ni dia letak ekstrak buah delima dalam ni. Kemudian dia ada boleh membantukan sel-sel kanser, merencatkan sel kanser. Okey. Dan merencatkan sel kanser ni, kanser paru-paru dan juga kanser prostat. Okey. Dan kemudian buah delima juga mampu untuk mencegah dan melambatkan penyakit eczema, dan juga bagus untuk nutrisi lah. Okey. Kemudian ada apa lagi? Dalam ni juga ada dia ada madu. Okey. So dalam ni juga dia ada campuran madu. Okey. So madu ni pun bagus juga, mengandungi antioksidan yang sangat tinggi. Alright. Dan saya rasa semua tahu pasal madu ni. Kan dia ada madu yang berlebah, madu yang bersengat, dan lebah yang bersengat dan juga lebah yang tak bersengat. Betul jadi dia dua perbezaan. Jadi yang ni dia letakkan madu daripada lebah yang bersengat. Jadi dia manis lah. Okey. Alright. Jadi kalau yang tak bersengat tu iaitu kelulut. Betul so dia punya kualiti dia memang kita tahu tinggi. Dan kemudian dia ada sarang burung walit dalam ni. Okey, dia ada sarang burung walit. Saya nak share sikit tentang sarang burung walit ni. Sebab apa wife saya masa bersalin anak saya yang ketiga, saya dah kahwin lah anak yang ketiga. Jadi salin anak yang ketiga, saya dalam satu company tu, dia ada keluarkan satu produk sarang burung walit lah. Jadi dia minum, dia konsum selama 9 bulan. Alhamdulillah. Okey, dia punya proses bersalin dia tu dipermudahkan, alhamdulillah. Kemudian saya nampak kulit, bukan saya nak puji anak saya, tapi kita nampak sendiri. Okey, dia alhamdulillah lah, bersih secara kulit dia sihat lah. Okey, sihat dan lebih gebu. So itu antara kelebihan sarang burung walit ni. Okey. So dalam ni ada kawan-kawan kita, ada ejen-ejen dalam Volten. Boleh contact dia orang. Kalau siapa kawan-kawan yang tengok ni boleh contact. Okey. Kemudian dia ada juga iaitu ekstrak halia hitam. Okey. Jadi untuk pengetahuan semua, okey, dalam ni dia ada ekstrak halia hitam. Yang belum tahu lagi tentang ekstrak halia hitam ni, okey, saya nak cerita memang agak panjang. Tapi percayalah,
Okey, ekstrak halus hitam ni adalah antara trend yang terbaru ataupun bahan yang terbaru yang diorang jumpa sekarang ni, yang mana memang berkhasiat. Sebab apa? Ekstrak halus hitam yang kita yang kita campurkan dalam ni ada antara ekstrak yang 100% pure. Okey, yang memang 100% pure, di mana kandungan dalam ekstrak halus hitam tu mengandungi bioflavonoid dan juga methylflavone. Apa bioflavonoid dan juga methylflavone? Google tengok sendiri ataupun tengok dekat Voltan page. Okey, kita ada cerita tentang bioflavonoid dan juga methylflavone. So antara kelebihan dia, boleh merencatkan sel kanser, dia boleh bagus untuk masalah-masalah jantung, masalah kencing manis. Banyak sebenarnya, dia memang membantu sebenarnya. Okey, alright. Kemudian dia juga ada herba-herba Arab dalam ni. Okey. Nampak dalam dia cakap, dia kata apa? I am V20 lover. Terlampau banyak benefit. Nampak dia tulis kat sini. Komen. Okey, terlampau banyak benefit yang dia boleh sekiranya mengamalkannya. Terlampau banyak. Alhamdulillah. Okey, insya-Allah. Okey, jadi dia ada herba-herba Arab dalam ni. Yang mana herba-herba Arab dalam ni, dia ada jintan putih, dia ada jintan hitam, dia ada lada putih, lada hitam, dia ada bunga lawang, dia ada kayu manis, okey, dia ada bawang putih, ada ketumbar, ada manjakani, dia ada kacip Fatimah, dia ada halba, dia ada habatus sauda, masya-Allah. Alright. So ini antara herba-herba Arab. Kalau kita nak bercerita malam ni pun panjang lebar sebenarnya. Tapi yang saya nak cerita hari ni, pemakanan adalah faktor utama yang boleh menyebabkan kanser pangkal rahim. Jadi kita, maksudnya pilihan tu atas kita lah. Pilihan tu atas kita. Maknanya kalau kita pilih gaya hidup yang tak sihat, tak sihatlah kita. Alright. Maknanya pemakanan tu paling penting. Jadi sekarang ni, siapa yang nak dapatkan V20? Okey. Ni kalau tanya saya, lelaki boleh minum tak? Lelaki dia boleh minum. Tapi minum tu sekadar minum je lah. Dia sebab dia memang fokus kepada wanita. Okey, dia fokus kepada wanita. Jadi kalau minum ni, dia akan dapatlah khasiat untuk madu, dia dapat khasiat untuk sarang burung. Okey, sebab dia ada banyak dalam ni. Cuma yang dia fokus kepada wanita tu, kita kena faham lah. Sebab apa? Dia ada herba-herba Arab dalam ni. Jadi untuk masalah wanita ni, iaitu antara yang kita kena tahu, iaitu antaranya progesteron dan juga estrogen tu kan. Jadi dia membantu hormon-hormon wanita lah. Okey, nampak kat situ. Okey. Jadi siapa yang nak dapatkan produk V20, okey, boleh hubungi yang tertera dekat komen-komen kita ni seluruh Malaysia. Sebab apa? Perniagaan Voltan International ni, dia berkonsepkan net commerce. Net commerce ni yang mana sistem online. Okey, pembelian produk semua bukan lagi melalui kaunter. Okey, kalau nak beli, kita kena guna sistem online transaction yang mana dia panggil payment gateway. Jadi bila kawan-kawan kita, ejen-ejen yang ada dalam ni, yang komen ni, bila kita nak beli produk ni, kita just transfer online, dia akan hantar secara courier service, dan penghantaran tu percuma sahaja. Charge penghantaran tu percuma. Okey, alright. Jadi setakat tu saja kot, ke ada lagi yang nak tanya soalan? Ada yang tanya soalan? Ni kalau tanya soalan bab medical ni, saya rasa orang yang lebih pakar lah. Kita kena halakan kepada orang-orang kementerian, orang-orang Jabatan Kesihatan. Okey, nampak madu yang bersengat tu lain. Madu yang bersengat tu lain, nampak tu kat situ tulis. Okey, so ini madu lebah yang bersengat lah. Kalau madu lebah yang tak bersengat tu, iaitu kelulut. Okey, jadi kita letak dalam ni madu lebah yang bersengat, iaitu madu yang manis lah. Okey, jadi ada lagi tak? Kat sini. Alright. Jadi ada sahabat-sahabat saya dalam ni yang ada tengah tengok, ada Tuan Azham ada. Okey. Ramai lagi dalam ni. Jadi siapa yang nak dapatkan produk V20, macam saya katakan tadi, ini adalah produk untuk khusus yang kepada wanita. Jadi kalau kita hari ni lelaki, sayangkan isteri kita, sayangkan pasangan kita, jangan lupa dapatkan produk V20, kita nak berkongsi. Okey. Kita hadiahkan kepada orang yang tersayang. Okey. Okey. Alright. Jadi untuk siapa yang nak mendaftar ataupun siapa yang nak mencuba, okey, di mana kita bermula dengan package, iaitu package dia kita nak dapatkan untuk set V20 ni. Dekat sini kita ada set dia ada harga dia. Okey, untuk
harga Semenanjung iaitu RM490. Bukan satu kotak, dia bagi 5 kotak. Okey, dia bagi 5 kotak dengan harga RM490. Jadi dalam ni dia ada satu kotak, dia ada 15 sachet. Okey, 15 sachet. Jadi satu kotak jatuh dalam harga, kalau ikutkan lah, okey, harga jual dia 150. Okey, tapi kalau 490 tak sampai 150. Okey, so dekat sini kita boleh pilih lah, sama ada kita nak V20 saja ataupun kita nak campur dengan produk lain pun boleh. Jadi jangan malu, jangan segan. Boleh contact kawan-kawan kita ataupun ejen-ejen yang ada dalam ni, okey, yang mana nak tahu lebih detail. Dia orang akan terangkan lebih detail tentang produk V20. Sebab apa? Saya berani cakap lah. Sebab maksud saya berani cakap ni, maksudnya dalam ni memang ada campuran yang bermutu tinggi lah, yang berkualiti, iaitu herba-herba Arab. Dia ada ekstrak halis hitam. Okay. Jadi bagi saya bahan-bahan ni sangat penting untuk kita nak titik beratkan. Jadi B20 juga dia bagus untuk kecantikan kulit. Bukan juga untuk, dia bukan hanya untuk dalaman tapi juga untuk luaran. Dia bagus untuk kecantikan kulit, untuk menghaluskan, untuk mencerahkan kulit dan menganjarkan kulit. Kemudian untuk kecantikan dalaman wanita, macam saya ceritakan tadi tentang awalan sikit puan. Kemudian dia juga untuk kecantikan tubuh badan, iaitu mengenjalkan payudara, okey, dan juga melancarkan period. Kemudian juga untuk kesihatan wanita lah. Alright. Okey, so nampak mentor dia kata apa? Taki, jangan share juga cara guna satu hari berapa sachet. Okey. Satu hari berapa sachet? Untuk yang beginner, okey, yang mana yang baru nak bermula dengan produk kita ni, kita boleh amalkan, okey, satu sachet. Ni untuk orang yang biasalah. Okey, pagi kita ambil satu sachet, malam kita ambil satu sachet. After kita boleh ambil, maksudnya selepas kita sarapan tu kita ambil satu sachet. Okey, malam sebelum tidur kita ambil satu sachet. Boleh ambil bermula dengan satu sachet pagi, satu sachet malam. Okey. Lepas tu ada juga yang amalkan, okey, yang mana satu hari 3 kali minum pun boleh, nampak? Maksud saya beginner tadi boleh ambil dengan satu hari, satu pagi, satu malam, ataupun boleh ambil sama ada pagi, tengah hari dan juga malam. Okey. So maknanya benda ni sebab kita sebenarnya consume dia. Kita consume. Dia bukan ubat. Okey, dia bukan ubat. Cuma hari ni kita nak amalkan gaya hidup sihat dan juga jaga pemakanan. Jadi sekarang ni pemakanan tu paling penting. Kalau kita nak cerita ubat, okey, maknanya ubat ni kita kena refer dengan doktor lah, sebab hospital yang akan Kementerian Kesihatan yang akan sahkan. Betul kan? Dia akan keluarkan. So maknanya ini kita nak amalkan pemakanan. Yang mana daripada bahan-bahan semula jadilah. Okey. So macam saya katakan tadi, itu bahan-bahan herba. Okey, bagus memang dia akan, badan kita akan rasa panas, dia akan pecahkan lemak dalam badan kita. Alright. Okey. Okey. So saya rasa itu saja. Ada lagi tak yang mana kawan-kawan kita nak tanya soalan? Okey. So setakat ni kita ejen kita satu Malaysia, insya-Allah. Dia bermula daripada Perlis sampailah ke Sabah Sarawak. Kalau siapa yang nak dapatkan, mungkin dia nak mula dulu, nak cuba-cuba, mungkin modal tak banyak, boleh mula dengan satu kotak ni, boleh hubungilah ejen-ejen kita. Okey. Maknanya boleh orang apa, cuba. Yang penting cuba, jangan tak cuba. Okey, dia kata apa? Saya ambil Kak Syida kata saya ambil 2 sachet sebelum sarapan dan malam 1 sachet sebelum tidur. Yes. Cepat habis, Christina Lia kata. Yes. Kita sebenarnya kita kena tahulah matlamat kita ni. Okey, kalau kita makan tu untuk apa? Kalau hari ni kita kata makan ni untuk sihat, nak sihat, niat kerana Allah Taala ni, maksudnya kita buat untuk kita memang makan untuk sihat, ataupun maksud saya tu, kalau kita fikiran kita positif lah result dia, betul tak? Kalau kita cakap tak naklah makan banyak-banyak, nanti habis. Okey. So masalah maknanya pemikiran kita, dia bergantung pada pemikiran kita. Alright. Sebab apa, macam saya katakan tadi, benda ni kita adalah pemakanan. Okey, macam Voltan ni dia keluarkan produk VR4. VR4 ni dalam tu dia ada ekstrak halis hitam. Okey, so dia bahan-bahan tu adalah sayuran. Okey, ekstrak halis hitam. Jadi ada orang
dalam satu kotak tu, dekat kotak tu dia tulis 1 pagi 1 malam. Okey. So ada orang testimoni result dia, ada orang ambil sampai 3 biji pagi 3 biji malam. Itu maksudnya produk VR4 tu. Macam ni juga bergantung kepada kita. Kalau kita nak cepat, okey, kita boleh start dengan 1 pagi 1 malam dulu, kemudian kita boleh start. Bila dah consume, benda ni dah immune dalam badan, okay, kita dah sebati lah, senang cerita dah sebati, kita dah boleh ambil. Maksudnya dos yang lebih sedikit. Mungkin dos yang lebih sikit. Alright. Okay. Boleh ulang balik herba Arab tu. Dia cakap, Tuan Faizal kata boleh ulang balik tak herba Arab tu. Okey. So nampak dalam ni dia ada herba-herba Arab. Okey. Herba Arab ni dalam ni dia ada apa? Dia ada jintan putih. Okey. Kemudian dia ada jintan hitam, dia ada lada putih, dia ada lada hitam, dia ada bunga lawang, dia ada kayu manis. Okey, dia ada bawang putih, dia ada ketumbar, dia ada manja kani. Okey, dia ada kacik Fatimah, dia ada halba, dia ada habatus sauda. Okey, nampak banyak so banyak bahan dia herba-herba Arab yang ada dalam B20 ni. Bila kita ambil, memang akan rasalah. Kita akan rasa campuran herba-herba tu. Okey. Okey, satu kotak berapa? Ni adik saya. Rabiatul. Satu kotak ni kalau harga jual dia 150. Okey, 150. Jadi bila pembelian dia untuk senang cerita harga member lah, kita dapatkan harga member ni dengan harga 490 saja dapat 5 kotak. Okey, 5 kotak, lepas tu kita boleh buat pembelian. Pembelian semula maksudnya kalau 490 ni kita bahagikan berapa kalau kita bahagikan dengan 5? 490 kita bahagikan dengan 5 kotak, jatuh dalam RM98 je. Jatuh RM98 sahaja. Kalau kita beli satu-satu 150. Tapi bila kalau kita nak dapat murah, okey, dengan harga 490 dapat 5 kotak. 5 kotak. Satu kotak ni dia ada 15 sachet. Okey. Alright. Okey herba Arab ni memang sangat bagus kalau kita tengok orang-orang Indonesia banyak amalkan jamu. Makanan-makanan yang panas lah. Okey, yang panas memang sangat bagus. Sebab tu kalau kita tengok dia orang banyak bukanlah kita nak puji kan, tapi benda dah memang terbukti memang benda betul. Kan? Kulit dia orang kenapa lebih halus, okey, mulus, nampaklah cewa. Maksudnya dia orang lebih sihat lah ataupun tubuh badan dia orang kan, dalaman dia orang. So alhamdulillah tu asbab lah Allah Taala bagi kan. Ni rezeki kita hari ni di Volten, Allah syarikat keluarkan produk yang berusulkan makanan-makanan herba Arab ni, okey, kita boleh amalkan. Dan alhamdulillah juga syarikat kita ni memang founder kita ni adalah orang kita lah. Okey, dan dia memang menitik beratkan tentang kualiti yang kita ada dalam produk ni. Kualiti yang ada dalam setiap produk yang dikeluarkan. Okey. Alright, jadi siapa yang nak cuba, yang nak tengok produk-produk Volten ni boleh pergi kepada Volten page dan juga ramai usahawan-usahawan Volten International ni, okey, yang ada dalam komen kita ni, jadi anda boleh hubungi. Dia orang akan explain lebih detail. Okey. Alright. Jadi hari ni saya tak nak cerita panjang. Itu saja saya punya percubaan untuk hari ni. Okey, insya-Allah doakan saya semoga perjalanan hidup saya dipermudahkan dan dalam syarikat Volten ni. Okey, terima kasih semua yang bagi sokongan kepada saya. Agak gugup jugalah sebab apa? Saya pun dah lama tak bercakap jadi terima kasih semua yang bagi support hari ni, yang ada klik komen, ada share dekat sini, ada yang like. Okey, terima kasih semua. Saya doakan semoga Allah murah rezeki dan kita doakan semoga masalah yang melanda hari ni, okey, yang mana kita pun dah tahu, okey, bermulanya 22 Januari nanti akan bermulanya PKP untuk satu Malaysia ni. Jadi kita doakan yang baik-baiklah untuk negara kita. Okey, dan insya-Allah kalau apa-apa yang pertanyaan lebih detail boleh contact yang ada di komen ni. Okey, saya rasa setakat tu saja kot.
Yang baik tu datang dari Allah SWT. Okey, yang buruk tu, yang khilaf tu datang dari diri saya sendiri. Okey, baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.